Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersambung latihan prestasi di muka surat 9 dan seterusnya bagi subtopik jenis pencemaran alam sekitar. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Nyatakan dua jenis pencemaran dan puncanya. Jadi, ini soalan yang mula-mula kita bincang sebelum ini, apakah jenis dan puncanya. Jadi, kalau kita nak mudah, kita ambil dua saja. Okey, yang mudah, yang biasa dekat dengan kita iaitu pencemaran udara. Okey, di mana apakah punca pencemaran udara ni? Daripada pembakaran bahan api fosil. Okey, pembakaran bahan api fosil. Okey, biojisim. Okey, ataupun daripada kenderaan, okey, yang membebaskan gas karbon dioksida, okey, karbon monoksida dan seterusnya lah. Okey, yang kedua jenis pencemaran iaitu pencemaran yang dekat dengan kita ialah pencemaran air. So, apakah punca yang menyebabkan pencemaran air ni? So, puncanya adalah daripada pembuangan pembuangan air sisa. Okey, sisa domestik. Sisa domestik ni contoh daripada kilang-kilang. Okey, seperti deterjen dan kumbahan. Okey, atau sisa pepejal. Okey, pembuangan air sisa. Okey, sisa domestik ataupun sisa pepecahan. Okey, ini punca-puncanya. Okey, jelasan sudah dapatlah 4 markah. Satu jenis, satu punca, so 2 markah. Okey, so 2 jenis, 2 punca, jadi 4 markah. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 3 di muka surat 10. Penggunaan baja kimia dan pestisida telah meningkatkan hasil pertanian. Betul. Okey, tetapi jika penggunaan secara tidak terkawal boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Okey. So, nyatakan 4 kesan. Okey, kesan daripada penggunaan baja kimia ini apabila tidak terkawal. Jadi, yang pertama boleh menyebabkan pencemaran. Okey. Pencemaran tanah. Okey, menyebabkan pencemaran tanah akan berlaku. Yang kedua, boleh menyebabkan pencemaran air. Okey, apabila waktu hujan, waktu hujan, so bila berlebihan dia boleh mengalir ke bahagian sungai yang berdekatan, so boleh menyebabkan pencemaran, bukan pencemaran sungai pencemaran air. Okey, maka apabila terus hantar ke bahagian air, maka apa yang berlaku? Eutrofikasi. Okey, eutrofikasi akan berlaku di mana hidupan akuatik akan mula mati. Okey, menyebabkan hidupan akuatik akan mati. Akibat apa? Nilai pH dah jadi rendah. Okey, dia makin berasid. Okey, jadi tak sesuai untuk hidupan akuatik. Jadi, kandungan oksigen terlarut akan menjadi rendah. Okey, kandungan dia tak sesuai, jadi akuatik pun akan mati. Kandungan oksigen terlarut akan jadi rendah. Okey, menjadi lebih rendah. Okey, akibat berlakunya eutrofikasi ni. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang mengenal pasti masalah lagi. Sebab ini soalan yang melibatkan alam sekitar, jadi lebih kepada mengenal pasti masalah. Okey, peningkatan penggunaan kenderaan. Okey, kita lihat soalan dia. Peningkatan penggunaan kenderaan di jalan raya semakin meningkat. Okey, boleh menyebabkan pencemaran udara. Okey,
huraikan cara untuk mengatasi masalah ini. Jadi, ingat, soalan mengenal pasti masalah. Kalau soalan mengenal pasti masalah, jawapannya boleh ambil daripada soalan. So, apa masalah ini sekarang berlaku? Ya, betul. Pencemaran udara berlaku. Okey. Pencemaran udara berlaku. Jadi, kita terangkan punca masalah tersebut. Ada tak ada pada soalan? Ada. Apa dia? Peningkatan disebabkan oleh peningkatan penggunaan kenderaan. Okey, jadi apabila kenderaan banyak di jalan raya, maka pembebasan gas karbon dioksida akan lebih tinggi. Okey, di jalan raya. Okey, di jalan raya. Okey, itu utamanya di kawasan bandar. Okey, jadi untuk mengatasi masalah ini, apa kaedah yang sesuai? Bila sebut terangkan, kena beri satu kaedah dan penerangannya. Okey, so yang pertama, kita cadangkan, amalkan perkongsian kereta. Jadi, kalau pergi tempat kerja yang sama, kita boleh amalkan perkongsian kereta. Okey, apabila perkongsian kereta berlaku, maka kita berjaya kurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Okey. Sebab dia fokus dekat sini di kawasan bandar. Jadi, di kawasan bandar kebanyakannya yang membawa kenderaan biasanya dia pergi ke tempat kerja. Jadi, amalkan perkongsian kereta. So, penerangan dia ialah mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya, sekaligus membantu mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Okey, yang kedua, menggunakan kenderaan awam. Okey, LRT, okey, bas, okey, pengangkutan awam ataupun kenderaan awam, di mana dia sekaligus juga mengurangkan bilangan kenderaan, ataupun kita boleh tulis boleh mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Sama. Okey, kalau nak ambil penjelasan di atas pun boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi, kaedah yang sesuai itu mengamalkan perkongsian kereta dan menggunakan kenderaan awam. Okey. Seterusnya kita lihat soalan di muka surat 10 lagi. Soalan yang keempat. Okey. Okey, nyatakan kesan pencemaran alam. Kesan pencemaran terhadap alam sekitar. Okey. Jadi, apakah kesan bila berlaku yang pencemaran kat alam sekitar? So, yang pertama, kita rasa tak selesa. Jadi, boleh berlakunya kemudaratan, okey, dan ketidakselesaan. Okey, apabila sampah sarap penuh di kawasan kita, jadi kita rasa tak selesa. Okey, kepada semua hidupan. Okey, semua hidupan. Okey, yang kedua, okey, apa kesan lagi? Yang macam tadi, pencemaran air. So, boleh menyebabkan hidupan akuatik akan mati. Okey. Okey, seterusnya boleh menyebabkan eutrofikasi. Okey, eutrofikasi pun boleh berlaku. Eutrofikasi berlaku akibat lebihan penggunaan, akibat daripada lebihan penggunaan baja kimia. Okey. Ini di bidang pertanian. Bila berlaku lebihan, maka apabila hujan dia akan mengalir ke bahagian sungai, jadi nilai pH sungai akan menjadi rendah berasid, maka kandungan oksigen terlarut juga akan lebih rendah. Jadi hidupan juga akuatik akan mati. Okey. Seterusnya kita lihat soalan B. Darjah 4 menunjukkan hakisan tanah.
Okey, ini semuanya melibatkan alam sekitar. So, hakisan tanah yang telah berlaku akibat daripada aktiviti yang tidak terkawal, iaitu penyahutanan dan pembukaan tanah untuk pertanian. Okey, so soalan masih lagi mengenai pasti masalah. So, soalan mengenai pasti masalah boleh ambil daripada soalan. Okey, jawapan dia boleh ambil. So, apa masalah sekarang ni? Masalah sekarang kita ialah hakisan tanah. Okey, hakisan tanah daripada aktiviti penyahutanan. Okey. Okey, penyahutanan. Okey, bila kita dah buat pembalakan besar-besaran, jadi dia tak ada lagi sokongan, maka hakisan tanah akan berlaku. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Terangkan dua kaedah. Sama lagi, kalau masalah mesti ada kaedah. Lepas tu kita pilih. Itu je soalan yang biasa ditanya. Okey, so apa kaedah yang pertama? Kita mengamalkan penanaman. Okey, penanaman tanaman tutup bumi. Jadi kita mula tanam tanaman tutup bumi. Untuk apa ni? Untuk mengelakkan kesan. Untuk mengelakkan kesan hakisan tanah. Okey, daripada terus berlaku. Okey, yang kedua kita boleh berlakukan iaitu penghutanan semula. Okey. Okey. Di mana kita boleh dengan menggantikan semula pokok-pokok lama dengan yang baru. Okey. Okey, ini biasanya kelapa sawit kalau pada satu tahap dia tidak menghasilkan produk atau dia makin tidak berkualiti, maka pokok itu akan ditebang dan ditanam semula, menggantikan tempat yang lama. Okey, perhutanan semula. Ataupun kita boleh wartakan hutan itu sebagai hutan simpan. Ia dari segi kuat kuasa undang-undang pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang terakhir, pilih kaedah yang terbaik dan jelaskan pemilihan anda. Jadi, daripada soalan ini kita boleh ambil balik daripada kaedah daripada atas. Okey, jadi kita boleh pilih satu contoh. Kita ambil perhutanan semula. Jadi kita tulis kaedah yang terbaik ialah perhutanan semula. So, kaedah ini kita gantikan semula dengan pokok yang baru. Okey. Jadi apabila pokok baru ditanam semula, maka hutan akan kekal sebagai kawasan tadahan hujan. Okey, bila dia kekal menjadi kawasan tadahan hujan, maka hakisan tanah dapat dielakkan. Okey. Okey, so itu saja latihan prestasi dari modul ULAS, latihan prestasi daripada muka surat 9 hingga 11 berkenaan dengan jenis pencemaran dan puncanya. Sekian, terima kasih.